Baik para jemaah sekalian, surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Surah yang ke-18 duduk dalam juzuk yang ke-15. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan muqaddimah surah insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Annaha kullaha muhkamatun. Annaha surah Al-Kahfi semuanya muhkamah. Tidak ada yang dibatalkan ayatnya, yang mansukh dipanggil. Wa qad nuqila al-ijma' ala annahu laysa fiha mansukh. Tidak ada ijma' dah, ulama mengatakan tidak ada ayat dia yang mansukh. Yang kelima, ini yang ditunggu-tunggu oleh para jemaah, kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, sehingga kita buat satu kata-kata slogan, ingat Jumaat, ingat Al-Kahfi. Jangan ingat saja, kena baca. Takut ingat saja baca tak? Lah. Maka dalam masalah kelebihan baca surah Al-Kahfi ini, saya jumpa satu risalah. Menarik risalah ni. Tajuk dia Al-Ahadithul Waridah fi qiraati suratil Kahfi yaumal Jum'ah. Menarik. Hadis-hadis, dikumpulkan hadis-hadis yang disebut, yang menyebut tentang kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi ada hadis sahih, ada yang tak sahih, ada yang dinaikkan taraf kan, daripada darjat dia. Kita tengoklah apa yang disebut oleh para ulama di situ. Di antara kelebihan baca surah Kahfi ini, hadis yang pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapa dia baca surah Kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu minan nur ma fi ma bainahu wa bainal baitil atiq, Allah Ta'ala akan beri cerahkan dada dia di antara dia sampai ke Kaabah. Hadis ini rawahu Darimi wa sahahu fi sahihil jami'. Jadi ada ulama mengatakan hadis itu sahih dengan sanad-sanad yang jalur-jalur sanad yang panjang lah, perbahasan yang banyak. Kita ambil khulasah di sini. Hadis yang kedua, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumi. Ayat yang pertama tadi lailah, pada malam. Hadis yang kedua ini, siapa dia baca surah Al-Kahfi pada yaum al-Jum'ah, pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini, Allah Ta'ala akan cerahkan dada dia di antara dua Jumaat. Jumaat ni sampai Jumaat depan. Hadzal hadis rawahu al-Baihaqi wal Hakim wa qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Takhrij Al-Askar hadisun hasan. Wa qala wa huwa aqwa ma warada fi qiraati suratil Kahfi. Inilah hadis yang paling kuat sandarannya tentang kelebihan baca surah Al-Kahfi. Wasahahu fi sahihil jami'. Itu di antara hadis-hadis yang disebut. Baik, cukuplah, hadis sudah tahu. Baca ke tidak itu yang nak tahu kan. Yang kita nak tahunya sudah baca atau tidak. Maka dalam muqaddimah kitab ni
dia kata apa? Hadis tu panjang, tapi itbaqul jumhur, majoriti ulama Islam mengatakan sunat baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Walaupun hadis tu ada perbincangan ulama, ada yang mensahihkan, ada yang hasan, ada kata lemah, kita kata ada khilaf, tapi alhamdulillah para jemaah sekalian, yang pentingnya ada riwayat-riwayat itu. Kalau nak kajian ni boleh baca dalam buku saya ni, nama dia Al-Ahadithul Waridah fi Fadailis, kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Baik para jemaah sekalian, 5 kelebihan. Kita berpindah kepada, tengok, undur balik ke muka surat sebelah muqaddimah surah Al-Kahfi bagi. Para pelajar sekalian, kita kena tengok di dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 pembahagian. Tanda 4 pembahagian. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi bermula daripada ayat 9 hingga 26. Kisah Ashabul Kahfi bermula ayat 9 hingga 26. Kisah ini merupakan suatu cabaran fitnah di dalam menjaga agama dan menyebarkan agama. Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua, kisah Ashabul Jannataini, orang yang mempunyai 2 kebun. Ada yang baik, yang pemurah, ada yang bakhil, yang kupit. Kisah 2 kebun ini bermula ayat 32 sehingga ayat 46. Ini gambaran perbincangan tentang fitnah harta. Fitnah harta. Kisah yang ketiga, kisah Sayyidina Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam, bermula daripada ayat 60 sehingga 82. 60, 82. Kisah Nabi Musa dengan Khidir ini adalah merupakan fitnah dalam ilmu. Sama ada kita ahli ilmu yang takabur ataupun penuntut ilmu yang sombong, dua-dua bahaya. Kisah yang keempat, kisah Zulqarnain. Zulqarnain, seorang yang mempunyai kekuatan, yang mampu berjalan timur barat, utara selatan. Bermula ayat 83 sehingga 98. Ayat 83 sehingga ayat 98. Kisah Zulqarnain, cabaran, ujian, fitnah kekuasaan. Bukan semua orang dah dapat kuasa masih kekal dengan tawadhu, masih kekal dengan sabar. Tapi biasanya manusia ni sudah dapat kuasa, maka sudah bermula episod lain, episod memijak kawan dan sebagainya. Tapi bila kita belajar tentang kisah Zulqarnain, insya-Allah penguasa-penguasa kita lebih tawadhu dan lebih ke depan lagi insya-Allah dalam masalah ini. Ini kalau kita baca dalam tafsir, panjanglah tentang mukaddimah ni saja. Saya pun tak nak panjang-panjang ke dia, sebab kalau kita panjang lagi tak sempat kita kan. Ada kisah katanya puak-puak Yahudi dia ajar puak kafir Quraisy supaya pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi tanya Muhammad tentang 3 perkara, tentang ruh, tentang kisah pemuda yang tidur lama, kisah pengembara Zulqarnain. Maka ruh kita dah jawab dalam surah Al-Isra. Zulqarnain, Al-Kahfi dan Zulqarnain kita akan jawab dalam surah ini insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, itu yang dikatakan dalam surah ini ada apa? Jawabnya macam-macam pengajaran, macam-macam kisah yang ada. Baik, kita baca intisari dia, kemudian kita tengok ada masa ke tidak lagi. Intisari kandungannya, menerangkan kebenaran Al-Quran, menegaskan dasar tauhid, serta mendedahkan kesesatan kaum kafir yang mendakwa secara dusta bahawa Allah Subhanahu wa taala beranak pinak. Jadi buat kafir dia kata Tuhan ada anak, kita kata kacau kamu.
bagi menjawab pertanyaan kaum kafir. Puak kafir Quraisy ni tak tahu apa dia, baca pun tak erti, tapi dia pandai pergi tanya maha guru dia, geng-geng Yahudi, kaki konspirasi daripada dulu sampai hari kiamat di Madinah. Mana Yahudi ajar, mungkin tanya dia, tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak menguji kebenarannya tentang ruh, tentang kisah pemuda yang tidur lama. Allah SWT menceritakan perihal Ashabul Kahfi yang sebenar-benarnya. Mereka ialah segerombongan anak-anak muda yang beriman, yang telah melarikan diri ke sebuah gua untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dengan bebasnya, kerana rajanya yang kafir menindas orang-orang yang beriman. Jadi pemuda ni bawa diri, bawa iman, mengembara sembunyi dalam gua. Kemudian diterangkan, sungguh pun kisah mereka menakjubkan, kerana mereka telah ditidurkan di situ selama 309 tahun. Dengar ni pelajar, berapa hari tidur? 309 tahun. Lalu dibangkitkan dalam keadaan yang asal, sebagai salah satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kejadian langit dan bumi dan segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala itu lebih menakjubkan lagi. Kalau hak ni pelik, hak tu pelik, lebih pelik, ajab. Tapi kita ni kita tak nampak besar, nampak kecil. Nah, duk bincang hak halus. Selepas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya sentiasa membaca Al-Quran. Dengar, jangan baca Quran kerana Dajjal, kita baca Quran kerana Allah. Ni ada satu fenomena baru, dia duk bagi surah, bagi ayat. Siapa nak kaya baca ayat ni, siapa dia nak bisnes maju ayat ni, siapa nak anak comel ayat surah ni, nak isteri mudah bersalin surah Maryam, nak suruh sakit lutut baca ayat ni, batas tum, macam-macam dia punya cerita. Kita kata ayat Quran jangan duk bagi benda lagi tu. Ayat Quran kita hidayah untuk menurut ajarannya. Tiada sesiapa pun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan dan dijanjikannya. Jika ada yang engkar, maka orang itu tidak akan terlepas dari hukuman Allah yang menguasai segala-galanya. Setelah mengemukakan misal perbandingan mengenai orang kafir dan orang yang beriman, tadilah ashabul jannatain tadi, dan mengenai kehidupan dunia yang pada mulanya kembang biak tapi akhirnya akan lenyap, lalu ditegaskan bahawa harta benda dan anak pinak hanyalah perhiasan hidup di dunia, dan bahawa amal-amal soleh yang kekal faedahnya lebih baik di sisi Allah Ta'ala sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Yakni kekayaan dan anak pinak yang ramai memanglah baik, bahkan menjadi perhiasan dunia yang sangat-sangat diperlukan. Tetapi janganlah dijadikan anak pinak dan harta benda itu untuk kesenangan dan perhiasan dunia semata-mata, bahkan hendaklah kita berusaha menjadikannya sebagai jalan dan alat bagi menerbitkan amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya untuk kesenangan dunia dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kalau kita mati pun biarlah harta kita menjadi milik kita. Dengan cara mana? Dengan cara kita infak, kita wakaf. Kita mati dalam kubur, harta wakaf berjalan. Kita tinggal anak dan cucu yang ramai. Kita mati, anak doa Rabbi ighfirli wa li walidayya, cucu Rabbi jadi, ya Allah, jadi minta maaf kepada datuk nenek aku. Allah bahagianya kita. Oleh itu, sungguh beruntung orang-orang yang dapat berusaha untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Kemudian diceritakan pula kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam sebagai membuktikan bahawa Allah jualah yang berkuasa mengurniakan ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian diceritakan perihal Zulqarnain, seorang raja yang beriman lagi saleh, bijaksana dan memerintah dengan adil,
untuk menyekat langgaran kaum-kaum Ya'juj dan Ma'juj yang kejam dan kanas. Ia telah mendirikan tembok besi yang kukuh. Surah Al-Kahfi diakhiri dengan menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla yang tidak terhingga itu, dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada umat manusia seluruhnya bahawa ia seorang manusia. Nabi ni kata, "Qul innama ana basyarum mislukum." Aku ni manusia seperti kamu, tapi yuha ilayya, aku menerima wahyu, kamu tak ada wahyu. Dan bahawa ia diutuskan untuk menegakkan dasar tauhid dan mencegah perbuatan syirik. Panjang sekali mukaddimah dalam kitab kita Tafsir Pimpinan. Baiklah para pelajar sekalian, itulah di antara gambaran-gambaran yang menunjukkan kepada kelebihan besarnya kedudukan surah Al-Kahfi. Kita simpulkan maqasidus surah, objektif surah Al-Kahfi ini. Yang pertama, tashihul aqidah, nak membetulkan akidah kepercayaan manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa tashihu manhajil fikri wan nazar, nak membetulkan cara berfikir, cara kita tengok kepada ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa tashihul qiyam bimizanil aqidah, dan nak membetulkan nilai-nilai kehidupan manusia berdasarkan raca akidah. Jadi nilai hidup manusia berdasarkan raca akidah, maka kita mengatakan itu di antara maqasidus surah. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, di awal surah ini, ayat pertama yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut tentang cara kita memuji Allah, dan Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat Al-Quran yang menjadikan kita hidayah, kita panduan kepada kita ini insya-Allah.